الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. InsyaAllah pada malam ni kita masuk pula pada membicarakan bahagian air yang ketiga, iaitu kita dah lepas dah pada membicarakan bahagian-bahagian air yang pertama dan yang kedua. Malam ni insya-Allah kita masuk pula pada bahagian air yang ketiga. Semuanya bahagian air itu dulu kita sebut terbahagi kepada 4. InsyaAllah kita baca pada malam ni bahagian yang ketiga, dan insyaAllah akan datang kita baca pula berkenaan dengan bahagian air yang keempat. Baik, bahagian air yang ketiga ni tuan-tuan, dia agak bukan rumit, tapi dia banyak cabang dia dalam bahagian air yang ketiga ni. Baik, apa dia? Kata musannaf, kata Syekh Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya ni tuan-tuan, dia kata yang ketiga, air suci pada dirinya. Air suci pada dirinya. Maknanya ain air tu adalah suci. Tapi sungguh pun dia suci, tetapi tidak boleh menyucikan benda lain, benda yang lain. Maksudnya, kalau kita jumpa dalam kitab, bahagian air yang ketiga ni, kalau disebut suci pada dirinya, tetapi tidak boleh menyucikan benda lain, maka air jenis ni tak boleh menyucikan benda lain tu maksudnya ialah tidak boleh kita nak mengambil wuduk dengan air yang ketiga ni, kita tak boleh nak mandi hadas, dan kita tak boleh nak menyucikan najis. Itu yang dimaksudkan dengan makna tidak boleh menyucikan benda yang lain. Jadi tak boleh nak menyucikan benda lain, maknanya dia tak boleh nak kita nak mandi hadas besar, tak sah dengan air ni. Kita nak berwuduk dengan air ni tidak sah. Dan kita nak menyucikan najis dengan air ni tak dihukumkan suci. Walaupun mungkin air najis tu hilang,
Tetapi pada hukum najis tu tidak suci lagi. Kalau air najis tu hilang sekalipun, sebab air yang jenis ni dia tidak menyucikan walaupun diri air tu adalah suci. Baik, tengok ya, dalam kurungan tu dia kata tidak sah diperbuat bersuci dengan dia. Masuk bersuci tu tak bolehlah mandi hadas besar, tak bolehlah ambil wuduk, tak boleh nak menyucikan najis. Baik. Iaitu, tengok air yang jenis yang ketiga ni, iaitu disebut air mustakmal. Air mustakmal. Disebut air mustakmal. Ini kan tuan-tuan ya. Ramai kita pada hari ini kan tuan-tuan. Disebut sini air mustakmal. Memanglah. Memanglah sungguh. Mustakmal tu air yang telah digunakan. Mustakmal tu mana air yang telah digunakan. Tetapi terkadang-kadang ada orang dia kurang faham masalah bila sebut air yang telah digunakan tu, maka dia tidak dapat nak beza macam mana. Nanti kita tengok ya. Nanti kita tengok macam mana dia katakan air mustakmal tu tuan-tuan lah. Sebelum tu saya nak bagi contoh nanti. Minta ambil nanti saya nak ambil air tuan-tuan ya. Nak bagi contoh macam mana orang terkeliru pada zaman ni tuan-tuan sekalian. Baik, terkeliru. Nak hukum air mustakmal tu dia ada jalan dia, dia ada cara dia. Baik. Yakni air yang telah digunakan buat mengangkat hadas, basuh yang pertama pada wuduk yang wajib atau mandi yang wajib. Itu tak habis lagi tu. Tak habis lagi definisi mustakmal, tak habis lagi tu. Demikian juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Tapi ini semua ni perlu ada huraian. Perlu ada tafsil. Tafsil tu mana ada huraian-huraian. Baik ya. Ni saya bagi contoh gini lah. Saya bagi contoh. Ni air mutlak. Ni dalam gelas ni air mutlak. Baiklah. Ini air mutlak. Baik. Saya pun celuk tangan saya. Tangan saya ni, jari saya ni tak ada najis. Bukan niat ambil wuduk. Bukan niat mandi. Bukan nak menyucikan najis. Saya celup dalam ni tuan-tuan sekalian. Saya pun nak gosok-gosok macam tu. Gerak-gerakkan jari saya dalam ni tuan-tuan. Baik. Adakah air ni dinamakan air mustakmal? Tuan-tuan ya, pengalaman saya lah. Sejak tahun 1996 lagi saya dah bergerak tuan-tuan sekalian begini. Saya dah bergerak tuan-tuan. Ramai yang menjawab, jadi mustakmal lah dia kata. Jadi mustakmal lah sebab dah celup. Ni yang salah ni tuan-tuan sekalian ni. Kenapa? Tengok ya, mustakmal tu kalau bahasa mudah saya nak bagi orang faham kan. Sebab saya fikir macam mana nak bagi orang faham. Kalau bahasa kitab ni terkadang-kadang orang tu kurang faham. Dia baca sembah lalu pun dia tak nampak lagi. Baik. Dalam ni kata air mustakmal ialah air yang telah digunakan. Yang telah digunakan pada apa? Digunakan pada buat mengangkat hadas. Bila kata mengangkat hadas tu, ialah tuan-tuan sekalian dua lah. Mengangkat hadas tu sama ada mengangkat hadas besar, yakni dengan mandi. Dan sama ada mengangkat hadas kecil dengan berwuduk. Baik. Jadi dua tu namanya hadas besar. Jadi kita berwuduk, ada air daripada wuduk tu yang boleh jadi mustakmal. Tapi bahasa macam ni tuan-tuan, ramai yang kurang faham. Tapi saya cuba fikir, maka saya dapati tuan-tuan sekalian,
Yang paling senangnya kita nak buat apa ni definisi air mustakmal tu ialah air yang bercerai daripada anggota daripada anggota air yang bercerai daripada anggota daripada mandi hadas besar. Umpamanya seorang perempuan setelah kering darah haid dia, dia pun mandi, maka air yang menitik daripada tubuh badan dia tu maka dinamakan tu air mustakmal, yakni yang bercerai, yang berpisah daripada anggota. Selagi mana air tu pada anggota, tak nama mustakmal lagi. Tak nama mustakmal lagi. Kalau air tu pada anggota lagi. Tapi bila air tu dah menitik ataupun dah bercerai pada anggota, maka dinamakan air tu mustakmal pada mandi hadas besar daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pasal apa? Sebab mandi hadas ni tuan-tuan sekalian, semua badan kita ni adalah fardu. Maksudnya wajib dikenakan air rata-rata. Jadi maknanya tiap-tiap anggota tubuh badan kita tu dinamakan anggota yang wajib pada mandi hadas. Satu. Kalau kurang faham, nanti di akhir pengajian kita ni tolonglah buat pertanyaan. Mudah-mudahan kita boleh muzakarah pada malam ni. Nak kata saya pandai, tidaklah. Baik. Kalau masalah wuduk, mengangkat hadas kecil. Okey, dia sebut sini kan, mengangkat hadas kecil. Dia kata mengangkat hadas basuh yang pertama pada wuduk. Basuh yang pertama pada wuduk. Maknanya yang wajib, yang fardu tu baru jadi anggota yang fardu tu baru jadi mustakmal, yakni air yang bercerai daripada anggota wuduk yang fardu. Anggota wuduk yang fardu. Yang fardunya mana? Kita kira anggota dulu. Yang fardu dalam wuduk tu ialah muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Telinga tu sunat. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau air yang bercerai daripada telinga, kita basuh telinga kita dalam wuduk, lepas tu air tu menitik. Yang itu tak jadi mustakmal. Sebab apa? Sebab bercerai daripada anggota yang bukan wajib. Dalam wuduk tak wajib. Dia hanya dinamakan air, dinamakan sunat. Menyapu telinga tu sunat. Jadi kalau menitik air situ, tak jadi mustakmal. Tak jadi mustakmal. Baik. Yang jadi mustakmalnya ialah pada anggota yang wajib. Tengok ya. Pada basuh yang pertama. Patut kita tak situ lagi. Yakni air yang telah digunakan buat mengangkat hadas. Basuh yang pertama pada wuduk. Yang wajib atau yang wajib atau mandi yang wajib. Ni mandi hadas. Jadi kan. Jadi kalau wuduk tu basuh yang pertama tu saja yang jadi wajib. Maknanya kalau bercerai air, bercerai maksudnya menitik daripada basuh yang kedua. Muka kita dah rata tadi ni kan. Kita basuh pula yang kedua. Yang kedua tu menitik. Maka yang kedua yang menitik tu tak dinamakan mustakmal. Kenapa ya? Sebab basuhan yang kedua pada anggota yang wajib tu maka hukumnya adalah sunat. Sunat sahaja, tak jadi wajib. Sunat sebasuh yang kedua, basuh yang ketiga tu hanya sunat. Kecuali lah kalau basuhan pertama tu tak rata lagi. Basuhan pertama tak rata. Nak basuhlah kali kedua. Maka yang kedua tu dinamakan basuh yang pertama. Pasal apa? Sebab yang pertama tadi tidak rata basuhan atau sapuannya. Bila sapu atau basuh tu tak rata pada basuh yang pertama tu, maka basuh yang kedua tu tak kira yang kedua. Dinamakan yang pertama juga dalam wuduk. Jadi fahamnya, kalau pada mandi hadas pada wuduk ni ialah air yang bercerai daripada anggota pada mandi hadas. Air yang menitik daripada anggota pada mandi hadas besar, satu tubuh badan kita ni bercerai. Tangan ke badan, kepala ke kaki, itu menitik. Maka yang menitik itulah
dinamakan mustakmal. Begitu juga dengan wuduk. Jadi wuduk tu yang bercerai daripada anggota yang fardu pada wuduk pada basuhan yang fardu. Basuhan fardu tu ialah yang pertama. Dengan syarat tadilah. Dengan syarat kalaulah basuhan yang pertama tu dah rata, maka basuhan yang kedua tu sunat. Yang tu tak jadi mustakmal lagi lah. Sebab dah sunat dah hukum dia. Okey, faham ya? Baik. Demikian juga, yakni jadi mustakmal juga. Jadi mustakmal juga. Juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Tapi yang ni dia ada huraian ya. Padahal air itu tidak berubah dan tiada bertambah beratnya dengan syarat dua. Apa syarat dia? Syarat dia ialah air itu tidak berubah rasa, bau dan warna dan tidak menambah kapasiti air yang kita jirus. Contoh begini ya. Air yang kata air basuh najis tu dia ada dua syarat nak jadi mustakmal. Ada dua syarat nak jadi mustakmal. Tengok ya. Katalah ini sapu tangan saya ya. Ini sapu tangan, katalah dia kena air kencing. Katalah sapu tangan ni dia kena air kencing. Jadi, jalan nak bersihkan najis tu dulu kan, nak sah pada hukum syaraknya ialah kena hilang dulu air najis tu. Air najis tu maksudnya warna, bau, rasa dan warna tu kena hilangkan dulu. Basuh dulu. Lepas tu jirus. Dah hilang air najis tu, jirus. Jirus tu lah setelah hilang air najis. Faham ya? Setelah hilang air najis tu maksudnya setelah hilang rasa, bau dan warna. Kita pun jirus. Jirus tu, kita jirus tu. Syarat air yang menitik tu jangan berubah. Jangan berubah. Jangan berubah. Jadi jangan kalau berubah tak nama mustakmal, dinamakan air tu mutanajis. Pasal apa? Kerana perubahan tu kerana najis tu masih ada lagi. Umpamanya katalah air kencing, dia jurus tadi dah hilang dah. Tapi jurus kali kedua, dijuruskan nak bersih tu, jurus. Betul tengok air tu berwarna kekuning-kuningan, bukan jernih seperti air yang kita jurus. Ataupun baunya bau air kencing sebab najis tu kencing tadi. Maka tak nama najis, tak nama air yang lebih yang turun tu mustakmal. Dinamakan air itu adalah air mutanajis. Tu kena faham ni. Orang perempuan lebih-lebih lagi kena faham kan. Pak ni kan. Sebab orang perempuan kena basuh kain tu. Yang rajin lah. Minta maaf lah. Okey. Baik. Okey. Satu. Yang kedua, syarat dia jangan air yang kita jirus tu, katalah kita jirus satu cebok. Lepas tu kita tadah balik, air tu lebih daripada satu cebok. Maknanya air yang lebih satu cebok tu bermakna dalam tadi air yang mutanajis tadi masih lagi ada, kita je seceboknya. Bila kita tadah balik ni, melempah pula. Bila melempah tu lah nak dinamakan air yang melempah tu ialah air yang sedia ada pada kain tu, yang air tu tadi basuh najis tadi ni masih tak turun lagi. Kita jirus. Maka tuan-tuan sekalian, itu dua syarat. Itu dua syarat nak dikatakan air pada basuh najis tu, mestilah air tu dengan dua syarat. Apa dia syaratnya? Yang pertama, jangan berubah. Dan yang kedua, jangan bertambah beratnya. Jangan bertambah kapasiti air yang kita jual, jangan bertambah. Seperti contoh, dia bagi contoh supaya kita faham tuan-tuan. Baik. Seperti dicucurkan air pada kain yang kena najis. Tapi dah hilangkan air najis tu. Rasa bau dan warna hilang lah. Itu tak suci lagi tu. Kena jirus pula setelah hilang air najis tu. Jirus pula. Baru dihukumkan suci pada hukum syarak. Jirus pula. Air lalu. Jirus. Bukan rendam tau. Bukan rendam-rendam macam ni tak. Jirus. Air tu mengalir. Orang Kedah kata air lalu. Orang utara lah. Perak Utara, Penang, Kedah, Perlis. Dia kata dengan air lalu. Maksud air tu mengalir. Okey. Ayat lalu dia kata kan. Baik. Seperti dicucurkan air pada kain yang kena najis. Setelah air itu bercerai. Bercerainya air itu menitik.
daripada kain itu dan ditolak qadar yang dihisap oleh kain itu yang baki itu tidak bertambah beratnya. Kalau bertambah beratnya, ini bertambah kapasitinya, bermakna air itu bukan mustakmal. Kalau bertambah berat atau kalau bertambah banyak air itu, kita jerus seceboknya, tiba-tiba melempah, kita tak ada melempah. Maka air itu tak nama mustakmal lagi, dinamakan mutanajis. Tapi sekiranya kalau air itu kita jerus, kurang daripada secebok. Kurang, mungkin separuh dia kurang kan. Dihisap kain tu lagi. Lepas tu turun tengok kurang pada tu. Maka yang lebihan tu lah baru dinamakan mustakmal. Faham ya? Saya harap faham. Saya harap-harap faham. Okey, ada soalan apa-apa ke? Ada ya? Saya harap faham ya. Okey. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Saya confuse yang tadi Ustaz, yang apa? Yang bila air yang yang berat tu bertambah tadi. Dia macam pening sikit. itu yang saya kata tu, bab ni dia kena apa? Dia kena berfikir dulu, dia buat huraian. Sebab saya sejak bukan nak mempelecehkan orang lain, tak ni. Saya dengar orang mengajar fiqh di masjid-masjid surau-surau tu, dia tak hurai macam ni. Dia kata mustakmal macam tu je. Itu orang tak faham. Nak kena hurai macam mana jadi mustakmal tu. Baiklah. Ni macam ni puan sikit ya. Okey, baik. Okey ya. Ini kain. Katalah kain ni kena najis. Jalan nak menyuci, nak bagi kain ni suci yang diiktiraf oleh syarak. Bagaimana? Cara basuh dia macam mana? Okey, ni sapu tangan ni kain lah. Saya nak kain lah, baju ke kain ke tak kisahlah. Tapi ni sapu tangan lah. Kena kencing. Jadi pertama, kita kena nak jalan dia tu, kena hilangkan dulu ain najis. Ain najis tu apa dia? Rasa, bau dan warna. Rupa najis tu lah. Kalau ada kekuning-kuningan, hilangkan dulu. Kalau ada bau, hilangkan dulu. Kalau ada rasa pegang licin ke, hilangkan dulu. Okey, dah hilang dah tiga-tiga tu. Belum suci lagi pada tarik jalan syarak. Kena jirus setelah hilang air najis tu. Jirus pula. Okey, jirus tu, air yang menitik tu, yang bercerai tu, kita nak hukum mustakmal ke air mutanajis? Itu yang kata tadi Puan Syikin tadi kan. Yang keliru tadi kan. Bila air tu turun setelah kita sucikan, dah kita basuh, air najis dah hilang dah, kita jirus. Jirus, air jirus, menitik. Menitik tu kan, jangan air tu lebih daripada asal yang kita jirus. Kita jirus secebok je. Kalau kita tadah balik, air menitik tu tadi, tiba-tiba air tu lebih daripada secebok. Kita jirus seceboknya. Berarti kalau kita lebih secebok, berarti apa? Berarti yang lebihan tu bermakna kain tadi ni, air yang ada, yang kain yang kita basuh tadi, mana air tu basuh najis tadi ni. Kita jirus. Bermakna air tadi itulah yang menyebabkan air tu jadi berlebih. Jadi banyak bercampurlah tadi. Bercampurlah dengan air yang basuh najis tadi ni. Dihukumkan itu bukan mustakmal kalau banyak, kalau berlebih-lebih daripada yang kita jirus seceboknya. Tapi dia turun tu lebih secebok. Bermakna bercampurlah dengan air yang ada pada kain asal tadi yang kita basuh najis tu. Maka dihukumkan air tu air mutanajis, bukan mustakmal. Nak jadi mustakmal macam mana? Kita jirus satu cebok, kita tadah balik, dia kurang daripada satu cebok. Kurang setelah kita tolak air yang dihisap oleh kain tu berapa persen, berapa peratus. Tengoklah kan. Maka agak-agaklah. Maka tuan-tuan kita pun tadah balik. Satu cebok kita jerus. Kita tadah balik. Kurang daripada secebok. Yang kurang itulah baru dinamakan mustakmal. Faham? Okay, insyaAllah faham Ustaz. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Baik. Okey. Jadi kalau ada yang yang keliru, yang kurang faham, tak apa, terus tanya pun tak apa, saya tak ada masalah. Baik. Okey, kemudian itu habis, itu definisi air mustakmal dah jelas kan? Jelas kan definisi mustakmal. Kan? Sebab tu kan definisi mustakmal ni kan, saya minta maaf tau. Saya pergi satu masjid lah.
Ya, tuan-tuan, satu masjid. Saya tanya bukan air mustakmal ni, rupa-rupanya tuan-tuan ya. Itulah. Itu yang saya kata tu, kalau peranan masjid ni tuan-tuan ya. Minta maaf lah. Saya cakap gini kadang-kadang ada orang yang tak suka. Tapi saya bukan niat saya nak menjatuhkan sesiapa, tidak. Tapi tuan-tuan ya. Saya dapati benda ni berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang tuan-tuan ya. Dalam ilmu agama ni kan, orang Islam kita ni macam anggap dia dah tahu. Macam anggap dia dah mengerti ataupun dah pandai. Tuan-tuan, saya pergi satu masjid, dalam masjid tu tak silap saya masa tu ada dah dalam atas 20 lah. 25, 30 macam tu lah. Saya tanya tiap-tiap seseorang apa definisi air mustakmal. Masing-masing jawab jawapan yang sama je tuan-tuan. Jawapan sama dia kata air yang telah digunakan, air yang telah digunakan, air yang telah digunakan, air yang telah digunakan. Dia kata macam tu. Tak cukup tu. Pasal apa tuan-tuan? Tengok ya. Macam saya kata tadi ya, ini air. Ini air mutlak ni. Saya pun celup jari saya macam ni ha. Saya celup macam ni ha. Saya pun angkat balik. Angkat balik. Betul kan? Saya tanya, okey, kalau kata air mustakmal, ini saya dah celup air ni. Jadi air yang dalam gelas ni, mustakmal ke tidak? Tuan-tuan, maka ramai yang menjawab tuan-tuan sekalian. Sebab mereka faham mustakmal tu yang telah digunakan. Dia kata mustakmal lah Ustaz, pasal Ustaz dah celup jari Ustaz, tangan Ustaz dalam tu, mustakmal lah. Dia kata gitu tuan-tuan. Maka tuan-tuan, saya pun kan, saya kata, yalah bukan saya bukan saya saya mendidik, saya cakap tuan-tuan jangan anggap tuan-tuan dah pandai. Sebab tu saya kata tuan-tuan, ini peranan masjid. Baik, nanti soalan tu Ustaz ya, soalan tu. Maaf Ustaz, adakah termasuk darah haid? Contoh darah itu kena dekat kecilan kita. Okey, nanti saya jawab lepas ni saya jawab. Okey, baik. Jadi tuan-tuan ya. Jadi bila jawab macam tu, saya pun kata, tuan-tuan, rupa-rupanya tuan-tuan kan, ramai dalam masyarakat kita ni tuan-tuan ya. Saya rasa fardu ain tak lepas lagi fiqah tu. Tak lepas lagi fardu ain dalam fiqah. Kalau tak boleh beza mana air mustakmal, mana air mutlak, mana air mutanajis. Dia tak tahu. Lebih-lebih laginya, kalau masalah air mustakmal ni tuan-tuan. Kalau air mutanajis pun tuan-tuan ya, banyak juga ada benda yang mereka tak tahu tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itulah peranan masjid tuan-tuan ya. Masjid ni kan satu institusi yang bukan untuk ibadat sembahyang sahaja. Jadikan masjid tu untuk perkembangan ilmu. Dan kena carilah orang yang betul-betul niat nak mengajar. Untuk melepaskan fardu ain masyarakat. Sebab fardu ain tuan-tuan, nyawa agama. Nyawa bagi agama Islam tu ialah fardu ain. Maksudnya, kalau fardu ain pun tak lepas tuan-tuan sekalian, mana jahil? Bila jahil, ibadat yang dibuat tanpa ilmu, tuan-tuan, ibadat tu tertolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pertemuan kita kali pertama, saya dah sebut dah. Yang kata Ibn Ruslan kata macam mana? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bermula tiap-tiap orang yang tidak ada ilmu dia beramal, maka amalannya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu tuan-tuan, kita belajarlah sampai mati. Walaupun kita dah mengaji sana, tapi bukan semua kita faham. Ada benda lagi yang kita tak boleh faham. Belajar tuan-tuan. Kalau dah alim kita dah reti, kita mengajar pula. Baik. Okey. Tu definisi mustakmal yang bahasa saya. Saya kata air yang bercerai daripada anggota yang fardu dalam mandi hadas dan anggota yang fardu dalam berwuduk. Okey. Kemudian air yang lebihan daripada menyuci najis. Macam tadi ya. Okey. Kemudian kata dia termasuk dalam golongan air mustakmal. Dan ini kan yang ni yang kita termasuk dalam golongan air mustakmal ni,
Yang ini hukum dia memang macam mustakmal. Tak? Memang macam mustakmal. Dihukumkan dia mustakmal. Tapi terkeluar daripada definisi yang di atas. Terkeluar. Definisi dia dah lain dah. Tengok ya. Air yang berubah salah satu daripada 3 sifat. Air yang berubah bau, rasa dan warna. Bukan digunakan lagi dah. Tak guna lagi pun. Contohnya tuan-tuan ya. Ini air ni nak ambil daripada Kowe saya tuan-tuan ni. Air Kowe. Ini bukan nak iklan Kowe pula tak ni. Bukan nanti Kowe kata oh terima kasih nak iklan. Tak. Okey. Ini air Kowe saya tuan-tuan. Okey, baik. Kemudian air ni mutlak ni. Boleh ambil wuduk dengan air ni tuan-tuan ni. Sebab dia mutlak ni. Okey, baik nah. Kita titik dalam tu air gula, titik air gula stevia, tuan. Titik dalam gula stevia, 1 titik, 2 titik, jadi manis air ni tuan-tuan. Tapi belum guna lagi. Belum guna lagi ni, belum guna lagi. Kita tak guna pun titik air, titik stevia je. Ataupun titik sirap merah tu, kita titik sirap terus, titik dalam ni. Berubah tak warna ni? Berubah. Maka dihukumkan perubahan tu, nak dihukumkan jadilah air tu mustakmal pada hukum. Masuk pada hukum apa dia? Tak boleh kita nak ambil wuduk dengan air yang telah berubah bau, rasa dan warna. Nak ambil wuduk tak boleh. Nak mandi hadas pun tak boleh. Hatta nak menyuci najis pun tak boleh. Macam tu. Ni. Tapi bukanlah dia terkeluar pada takrif definisi ke atas. Definisi ke atas tu ialah air yang kita guna pada basuh nak ambil wuduk, dia tak ambil wuduk pun tapi berubah rasa dia. Okey. Itu namanya pada hukum sama macam mustakmal pada hukum. Hukumnya apa? Suci pada dirinya. Tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. Jadi tak boleh nak mandi hadas, tak boleh nak berwuduk dan tak boleh nak menyucikan najis. Okey. Sebab tu tuan-tuan tolonglah. Kadang-kadang kita kan tuan-tuan tapi lah ini bab lain pula lah. Bab lain tu maksudnya ada orang kita buat. Kita pergi kenduri tuan-tuan sekalian pergi kenduri, tiba-tiba air dalam kendi basuh tangan tu tak ada. Kita pun ambil air sirap tu, tiruh tangan tuan-tuan sekalian. Yang itu tak apalah sebab kita makan tadi bukan najis, tak apalah. Tapi tuan-tuan menggunakan air tu, dia kena tanya tuan rumah. Pasal apa? Tuan rumah suruh minum bukan basuh tangan. Kalau orang yang warak, dia takkan buat macam tu. Hukumnya haram tu. Pasal apa? Tuan rumah suruh minum, bukan suruh basuh tangan dengan air sirap. Tapi yang jadi hukumnya, kalau basuh air kencing dengan sirap, dengan air sirap, tak boleh. Pasal apa? Tak suci hukum dia. Kenapa? Sebab air sirap tu tak boleh menyucikan diri dia suci. Tapi dia tak ada kekuatan nak menyucikan benda lain. Baik. Okey. Sama-sama air yang berubah 3 sifat ni. Bau, rasa dan warna. Dengan sebab apa berubah tu? Pasal apa berubah tu? Berubah tu dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk. Bercampur dengan cecair. Yang menyebabkan dia berubah. Cecair tu umpamanya termasuk sirap, warna merah. Ataupun termasuk air limau, oranye, titik dalam tu. Atau termasuk stevia yang cair masuk dalam tu. Berubah rasa dia. Berubah bau dia. Dan serbuk. Ambil kopi, serbuk, campur beruk tu. Yang mukhalid. Mana mukhalid tu? Mana yang bercampur yang tak boleh nak diasingkan. Macam kopi. Bubur dalam gelas tu jadi hitam. Tak boleh nak diasingkan hitam tu dah. Tak boleh dah. Itu namanya mukhalid. Yang suci. Tapi cecair tu, serbuk tu suci. Air stevia. Suci tak? Suci. Apa lagi? Kopi suci tak? Suci. Kalau najis hukum lain pula. Kalau najis hukum lain pula. Umpamanya setitik air kencing. Itu dah bukan mustakmal dah. Itu dah jadi mutan najis. Ataupun termasuk najis serbuk. Umpamanya
serbuk tulang apa ni, tulang khinzir masuk dalam tu. Najis. Najis hukum dia. Okey. Baik. Kemudian ada yang suci. Kemudian banyak berubahnya. Banyak. Nyata. Perubahan tu nyata. Umpamanya manis dah air tu. Ataupun walaupun tak manis sangat tapi rasa kemanisan tu ada. Walaupun sikit. Tuan-tuan. Okey. Tapi berubah. Sehingga jadi bukan macam air. Tak namakan air lagi. Tak dinamakan air mutlak lagi lah. Okey. Sama ada berubah itu nampak dilihat dengan mata ataupun dirasa dengan lidah. Hisi. Seperti sirap. Contoh kan. Sekopi, susu dan lain-lain. Jadi kan, sekarang kita fahamlah. Sirap tadi, kopi tadi, air tembikai tadi. Tuan-tuan sekalian, itu hukum dia sama macam hukum air mustakmal. Yakni suci pada dirinya tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. Tak boleh menyucikan benda lain. Tuan-tuan. Baik. Nanti di akhir nanti ni kalau tuan-tuan ada soalan, kita tangguh soalan tu nanti sampai hujung ni. Kalau dapat jawab saya jawab tuan-tuan . Lepas tu saya pula akan muzakarah tuan-tuan, saya pula nak tanya soalan pada tuan-tuan pula. Kalau siapa dapat jawab, kita hari kita muzakarah. Sebab saya nakkan apa ni? Nakkan kepastian kepahaman kita tu macam mana. Baik, dengar ya. Okey. Jadi sini kata pada dia kata seperti sirap, kopi, susu dan lain-lain. Atau tidak nampak. Ataupun perubahan tu tak nampak. Tadi perubahan tu nampak dengan mata. Nampak apa ni boleh rasa. Yang ni tak nampak. Cumanya pada takdir sahaja. Ini kena faham dulu pada takdir. Takdir ni tuan-tuan, air tu tak berubah. Rasa tak berubah, bau tak berubah. Tapi dah termasuk sesuatu yang cair. Termasuk satu serbuk dalam tu. Kita nampak masuk serbuk. Tapi air tu tetap tak berubah. Contohnya, saja seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya. Baik, satu contoh dia. Katakanlah ini air mutlak, ni air mutlak kan. Lepas tu kan tuan-tuan termasuk satu titik air mawar. Air mawar tu kalau orang guna dia nak bau dia. Tapi air mawar tu dah lama dah sangat-sangat hilang bau dia. Hilang bau dia. Jadi macam air biasa. Titik. Tapi kita tahu itu asalnya mawar. Air mawar. Titik dah tu tuan-tuan. Jadi tak berubah pun. Tapi kita nampak. Kita nampak tadi ni. Menitik air dalam tu. Menitik air mawar dalam tu. Sebab air mawar tu dah hilang bau dia. Maka tidak memberi kesan kepada air ni tuan-tuan sekalian. Maka hukum dia tetap sama dengan air mustakmal. Ada syarat. Tengok ya. Baik. Satu. Air mawar sudah hilang baunya. Dan menitik air mawar. Menitik air mustakmal. Contoh ini tuan-tuan. Okey baik. Sebab tu kalau di rumah kita tuan-tuan mungkin sekarang kan rumah kita tak ada masalah sangat ni. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita pakai shower tu. Kalau yang jenis pakai rumah orang, rumah apa ni? Rumah teres dulu-dululah. Dia dibucu rumah tu dia pakai kolah yang dibucu bilik air tu, dia pakai kolah yang kecil tu tuan-tuan. Baik. Jadi kan menitik air mustakmal. Air dia mandi hadas. Betul air mandi hadas tu menitik masuk dalam tu. Maka hukumnya tuan-tuan, bila menitik tu, maka kalau air tu kurang daripada 2 kolah, maka tuan-tuan sekalian hukumnya adalah air tu jadi hukum mustakmal. Yakni tak boleh kita nak ambil wuduk lagi dan tak boleh kita nak mandi hadas dan tak boleh kita nak menyucikan najis. Sebab tu tuan-tuan sebab tu saya tuan-tuan kalau pergilah ke kedai makan, ke restoran ke masuk tandas dia dia ada timba. Dalam timba tu penuh dengan air. Kita buat air kecil. Saya takkan ambil air tu untuk basuh air kecil saya tuan-tuan. Takkan saya tak ambil. Pasal apa? Saya takut ada orang dia tak faham. Mungkin air tu jadi mustakmal. Sebab menitik. Mungkin dia ambil wuduk menitik dalam tu.
Jadi tuan-tuan, saya tak berani guna. Saya nak ambil, saya buka pipe lain pula untuk cuci najis. Pasal air pipe tu jelas nyata bertangki. Jelas nyata daripada tangki, daripada pipe kerajaan. Itu air tetap, air mutlak. Tapi kalau dalam timba yang tak cukup 2 kolah tu, mungkin dah menitik macam-macam. Mungkin dah menitik macam-macam dalam tu. Kita tak tahu. Jadi atas jalan ihtiyat, maka jangan gunalah. Macam tu. Okey. Jadi di sini dua lah. Itu pada takdir. Macam air mustakmal. Menitik dalam kolah yang tak sampai 2 kolah. Nanti sukatan dia ada. Sukatan 2 kolah tu ada nanti tuan-tuan. Jadi bila menitik macam tu, air mustakmal mana berubah pun. Tak berubah pun. Tapi dah menitik air mustakmal dalam tu. Maka hukumnya tuan-tuan, air itu pun jadi mustakmal pada hukum yakni tak boleh kita nak ambil wuduk dan tak boleh kita nak mandi hadas serta tidak boleh kita nak menyucikan najis. Okey. Ada 2 contoh ni. Kemudian maka air ini, air mana ni? Air yang menitik air mawar ke dalam dia. Padahal air tu tak cukup 2 kolah tu. Air mawar yang dah hilang bau dia. Nitik dalam air yang tak cukup 2 kolah. Ataupun menitik air mustakmal. Dalam kolah atau dalam besen, dalam timba yang tak cukup 2 kolah. Maka air tu dihukumkan sama macam air mustakmal. Pada sudut apa tu? Dari segi tak sah dibuat bersuci dengan dia. Yakni tak sah dibuat bersuci, maksudnya tidak sah nak mandi hadas, tidak sah nak berwuduk dengan dia dan tidak sah nak menyucikan najis. Baik. Sebaliknya, jika bercampur dengan sesuatu benda yang suci itu sedikit, bercampur tu sikit, dia punya sekira-kira tu, dan berubahnya sedikit, mana tak nampak perubahan tu, sikit sangat, tidak hilang nama air, seperti bercampur dengan cecair yang sama sifat dengan air, sama sifat macam itu. Air itu bukan mustakmal, bukan air sirap, bukan air mawar yang dah hilang bau, tapi dia suci. Tuan-tuan ya. Tapi air itu mungkin campur dengan satu benda yang kita sebut, kalau kata air apa ya, yang agak-agak tuan-tuan yang sikit sangat. Sikit sangat, macam contoh katalah contoh ya. Katalah menitik air oren. Tapi menitik tu sikit sangat. Sehingga tak nampak perubahan. Tak nampak perubahan. Oren tu kan dia rasa ada, warna ada, bau ada. Tapi menitik tu sikit sangat. Sehingga tidak memberi kesan kepada air tu. Tak berubah. Okey. Yang sama sifat dengan air tu. Maka air ini macam suci, dia kata air itu masih suci lagi menyucikan yang lain. Pada pendapat saya, baik, tengok ya. Ini yang saya cerita dulu ni. Dia kata pada pendapat saya, air pipe yang kita gunakan sekarang ni, yang mana telah bercampur dengan klorin, termasuk dalam golongan air ini. Klorin tu kan dia suci, baik, dia nak menyucikan. Masuk tuan-tuan sekalian. Sebab tu kan, okey. Saya ceritalah pengalaman saya dengan tuan-tuan. Ada satu syekh ni, dulu tak silap saya, dia jadi qadi besar negeri Kedah. Nama dia Syekh Azmi. Dah arwah tuan-tuan sekalian. Siapa yang pernah dengar nama dia tu mungkin ingatlah. Di tahun 80-an lah. Tahun 80-an ke tahun 90-an? Tahun 80-an dengan saya tuan-tuan. Saya duduk di Kedah tahun 80-an. Saya pernahlah ikut dia dan sebagainya lah. Tuan-tuan, pernahlah. Sebab dia masa tu pegang jawatan dia Qadi Besar Kedah. Lepas tu tak silapnya dia pernah pegang jawatan Qadi Besar Pulau Pinang. Kalau tak silap, Qadi Besar. Tapi bukan mufti lah jawatan dia tu. Qadi Besar Pulau Pinang. Dia tuan-tuan, kalau dia pergi mana-mana musafir dengan kereta dia, dalam boot kereta dia tu, dia ada satu bekas air yang tutup tu, dia ambil pada rumah dia. Saya tanya, Syekh, kenapa ambil air ni?
Dia kata, aku nak ambil wuduk dia kata, nak ambil wuduk. Kenapa tak pakai kerajaan? Dia kata pakai kerajaan ni ada campur klorin. Bagi orang yang warak tuan-tuan sekalian ya, dia tak boleh guna air campur klorin tu. Kalau nampak berubah dia jelas, tak boleh guna. Sebab tu tuan-tuan ya, air klorin ni atau air paip ni kalau katakanlah kan kita buka pagi-pagi paip rumah kita tu tiba-tiba airnya keluar putih dan berbau klorin. Air macam tu tuan-tuan kita tak boleh nak ambil wuduk. Pasal apa? Sebab perubahannya banyak. Tapi kalau kita biarkan dulu turun lama-lama dia akan hilang bau klorin, akan hilang warna klorin, akan hilang rasa klorin. Baru bertukar jadi mutlak tuan-tuan sekalian. Sebab itulah macam orang macam Syekh Azmi ni, dia agak warak. Jadi tuan-tuan lebih kata macam tu, dia tak guna air tu. Pasal apa? Sebab bercampur dengan satu yang cuci. Walaupun tak berubah, dia tak pakai. Rumah dia pakai air boring ya. Rumah dia pakai air boring tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Jadi itu. Kalau berubah sikit, tak jadi masalah. Tanya walaupun kurang daripada 12 telefon menitik tapi tak nampak perubahan. Maka bolehlah digunakan lagi tuan-tuan. Air itu masih lagi air itu air mutlak, yang ini boleh menyucikan, boleh mandi hadas, boleh ambil wuduk dan boleh menyucikan najis. Okey. Demikian juga suci lagi menyucikan air yang bercampur dengan sesuatu benda yang suci, yang beku, beku keras, bercampurlah tapi macam batu. Dia tak ada masalah, dia tak berubah apa. Atau berasingan, mujawir. Mujawir tu maksud berasingan tu yang berjiran. Umpamanya gini, katalah kita gali telaga tuan-tuan, gali telaga tu, telaga tu kita gali, tanah tu ada akar-akar pokok kan. Jadi tanah tu ada akar pokok. Dan contohlah salah satu daripada akar pokok tu, akar pokok bunga cengkeh. Misal contohnya, ada bau bunga cengkeh. Yang tu tak apa, pasal apa? Nak elak macam mana? Kita gali telaga, kemudian ada akar kayu dan kebetulan pula telaga tu tepi pokok bunga cengkeh. Contohnya. Lepas tu tuan-tuan, kita gali, ada akar cengkeh tu yang kita potong tapi masih lagi ada dalam tanah tu. Dia mengeluarkan bau sehingga air tu bau bunga cengkeh tuan-tuan sekalian. Maka yang macam tu tak dihukumkan mustakmal, itu namanya mujawir. Yang menempel, yang berdekatan. Tapi dia tak asing. Maksud tak asing tu, itu akar, ini air. Tapi sebabkan dia dalam tu berubah. Tak apa, yang tu boleh guna. Sebab dia mujawir saja. Okey. Dia kata berasingan, berasing. Maksud berasing tu mana? Bukan terjadi daripada air tu tak. Bukan campur dengan itu, tapi sebabkan dia duduk dalam air tu, akar tu berubahlah. Seperti gaharu, tengok. Dan seperti minyak makan. Minyak tu tercampur dengan air. Kita boleh buang. Jadi bila ambil minyak tu akan timbul. Kacau lah macam mana pun. Harulah macam mana pun tuan-tuan. Ada minyak tu lama-lama dia akan timbul. Kita buang je lah minyak tu. Buang minyak tu, lepas tu gunalah air tu. Tak ada masalah tuan-tuan. Baik. Satu. Okey. Yang beku macam batu, kayu campur dalam tu. Tak apalah macam mana kan. Seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur satu benda yang tak dapat dielakkan daripadanya. Seperti tanah. Kita kan di telaga tanah berubah sebabkan tanah tu jadi keruh. Ataupun lumut. Lama-lama dinding telaga tu ada lumut. Hijau. Tak apa. Boleh. Pasal apa tak dapat dielakkan. Dan tempat air yang bertakung. Seperti dalam tempayan. Bertakung lama-lama dalam tu. Asalnya air mutlak. Tapi sebabkan lama bertakung, tak ada siapa kacau pun. Berlumut dalam tu. Jadi tuan-tuan, berubah. Boleh guna lagi. Namanya jadi mutlak lagi. Dan mengalir. Ataupun tempat dia air tu mengalir tu, berubah pasal tanah ada lumut, ada daun kayu masuk. Boleh lagi. Sebab tak dapat dielakkan. Dan juga berubah dengan sebab lama bertakung. Jadi kalau air dalam timba, dalam besen, dalam tempayan, kita tadah lama-lama, dia berubah juga. Tapi perubahan tu bukan kerana dicampur sesuatu tak.
Kau campur dapat lain pula. Jadi kalau berubah kerana lama bertakung, ataupun dia mengalir ke tempat tu menyebabkan air tu berubah dengan tanah dengan lumut dan sebagainya, maka air tu tetap namakan air tu mutlak, bukan mustakmal walaupun berubah sekalipun. Baik. Kemudian insya-Allah kita akan masuk pula nanti ni pada perbicaraan air yang keempat. Ini kalau kita baca mana tak sempat habis ni. Sebab masalah najis ni pun ada benda-benda yang saya nak sebut dalam masalah ni. Ada masalah-masalah lah dalam golongan air yang keempat ni tuan-tuan sekalian. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Okey, sebelum kita berhenti, ini ada satu soalan. Maaf Ustaz, adakah termasuk darah haid? Yalah. Sebab darah haid tu najis tak? Najis. Jadi kena hilangkan dulu najis tu, rasa, bau, warna air darah tu dulu. Lepas tu kita jirus. Jirus kain tu lah. Maka air yang kita jirus tu, kalau air macam tadi, kalau lah dia berubah, air tu jadi kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, bermakna air tu bukan mustakmal. Pasal apa? Sebab air najis tu masih lagi ada pada kain tu, turun bercampur dengan air kita jurus. Kita tadah balik kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Maka juga air tu air mutanajis. Ataupun kita jurus secebok, kita tadah balik, banyak jadinya melimpah. Maka itu pun tak nama mustakmal. Kalau kurang, barulah namakan mustakmal. Ataupun kalau tak ada perubahan, baru namanya mustakmal. Okey, baik. Ada soalan lain? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Cik Saiful. Saya ada satu soalan saya Ya, silakan. berkenaan dengan air mustakmal ni jugalah. Ya. Jadi yang macam Ustaz bagi contoh tadi kan, air yang Ustaz celup dalam cawan gelas tadi tu, dia belum Ya. dikira guna kan. Ya. Dia masih lagi air mutlak kan, boleh Ya. ambil wuduk. Ya. Ya. Bagaimana dalam keadaan kalau kita air yang kita dah gunakan untuk rendam pakaian yang bersih lah sebenarnya, bukan yang ada najis. Ya. Pakaian yang bersih yang lepas kita guna untuk solat ke untuk kita bekerja kan. Ya. Jadi kemudian tiba-tiba air pipe kita tak ada, adakah air yang kita rendam pakaian tu masih lagi dalam kategori air mutlak? Okay, baik. Kalau sekiranya kita rendam walaupun kain tu suci sekalipun, kain tu suci bukan kena najis kan? Tak ada kan? Baik. Yeah. Kita rendam, rendam, tiba-tiba air tu berubah warnanya. Maka tetap air tu tak jadi mutlak, bertukar jadi mustakmal. Berubah rasa, bau dan warna. Sebab apa? Salah satulah. Jadi maknanya kalau kita rendam kain, kemudian ada tak nampak perubahan pada air tu? Mungkin air warna tu jadi kekeruh-keruhan, ada tak? Kalau ada dia jadi mustakmal Kalau kalau ada, dia tetap jadi hukum pada mustakmal. Tak boleh nak suci dengan dia, tak boleh. Sebab perubah dah air tu. Okey. Kalau tak ada perubahan Kalau tak ada perubahan, maka hukumnya adalah bersih. Mana air tu air mutlak. Masih lagi air mutlak. Ya. Okey. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah. Okey, ada lagi? Yalah. Air campur klorin dari tangki kerajaan lebih dulu. Ya, memanglah lebih 2 kolah. Tapi walaupun lebih 2 kolah, ada perubahan tak? Warna, rasa dan bau tu ada perubahan tak? Berubah tak? Kalau maknanya walaupun 2 kolah telefon, tapi kalau ada bau klorin, maka hukumnya macam mustakmal. Sebab tu saya katalah dulu kan di Selangor, satu ketika dulu, saya tak tahulah mungkin pekerja Syabas tu masa tu, Syabas kot masa tu. Dia terletak lebih ke klorin ke ataupun dia tak tawas. Kalau saya pernah melawat loji pemesan air di Kedah,
Di kedai dekat Jitra tu, saya masuk, dia menggunakan tawas. Tawas tu besar-besar tawas tu. Tujuan dia masuk tangki tu sebelum diedarkan kepada masyarakat ni, dia letak tawas untuk menjernihkan air tu. Dan tawas tu rasanya masam. Sekiranya berubah, walaupun lebih 2 kolah, memang bukan kata 2 kolah tu, belum, memang tangki besar lah. Beribu-ribu galen. Tapi kalau ada perubahan, tetap jadi air pada hukum mustakmal. Okey. Ada soalan lain? Okay. Ada Ustaz. Silakan. Saya tahu Ustaz. Allahumma salli. Berkenaan dengan air mutlak ni, kalau kita ambil wuduk daripada baldi kan Ustaz? Ya. Daripada baldi, kita guna tangan je, tak ada guna cebok kan? Ya. Kemudian kita alihkan badan kita untuk ambil wuduk tu kan, supaya Ya. air Jangan basuhan tu merepek. tak masuk dalam tu kan. Ya, Maknanya betul. air tu tetap bersifat mutlak lah Ustaz. Walaupun Dengan kita cuma syarat. ambil guna tangan. Dengan syarat tersebut, dengan syarat. Okey. Syaratnya ialah masa kita cedok kali yang kedua tu, kita niat tangan kita ni iktiraf. Iktiraf tu kita niat cebok. Oh, ni cebok. Kita niat cebok. Kalau kita tak niat cebok, ini masa saya belajar di Hadramaut dulu ni, Syekh Umar Khatib kata kalau tak niat cebok, air yang melekat pada tangan kita ni bercerai tak pada anggota. Contoh gini lah. Katalah timba yang tak cukup 2 kolah ni. Kita ambil macam tu, depan muka. Okey. Lepas tu air kat tangan dekat muka tu ni melekat di muka tangan tak? Melekat. Okey, melekat. Bila melekat, bila cerai pada anggota tu, ini air ni mustakmal tak ni? Mustakmal. Okey. Sebab itulah kita perlu niat cebok. Kita niat tangan kita ni adalah cebok untuk kita masuk balik. Ambil pula untuk tangan ataupun untuk muka kali kedua. Kalau kita celup tanpa niat iktiraf, maka kata setengah ulama, hukumnya jadi mustakmal. Tapi ada khilaf. Bukan semua kata mustakmal tak. Ada khilaf. Okey. Alhamdulillah. Baik. Jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya pasal kalau air mustakmal tu, kalau guna untuk mandi biasa macam mana Ustaz? Boleh. Sebab Boleh, tu dia hukumkan air mustakmal. Ni sebab saya dah tanya ni, saya perlu tanya balik lah. Air mustakmal, boleh tak kita hilang mustakmalnya? Kita hilangkan mustakmalnya, boleh tak? Siapa nak jawab? Boleh Ustaz. Macam mana? Tambah lagi air sampai dia berubah sifat dia. Tambah lagi air sampai dia ada 2 kolah. Ataupun kita ambil air mustakmal tu, letak dalam air 2 kolah. Hilang mustakmal dia. Imam mutanajis pun tak apa kan Ustaz? Mutanajis pun tak apa. Air mutanajis. Air mutanajis. Kita masuk dalam kolah besar yang lebih 2 kolah, hilang hilang. Sebab syarat dia, kalau mutanajis masuk air lebih 2 kolah, syarat dia ialah jangan berubah ataupun jangan bau najis. Macam tu. Adalah nanti kita masuk air mutanajis bahagian keempat nanti ni. Jadi puan Syikin kalau air mustakmal tu kita nak mandi biasa boleh. Nak basuh yang bukan najis. Umpamanya kita nak basuh beras. Beras tu bukan najis. Kita nak buat masak-masak. Boleh. Dia tak semestinya 2 kolah, tapi dia mesti lebih daripada 2 kolah ke Ustaz? Tak syarat. Tak syarat. Kita tadah air ambil wuduk kita tadah kan. Tadah simpan. Tadah lagi esok simpan. Lepas tu kita nak minum air tu. Boleh. Dia cuma tak boleh digunakan untuk mensucikan. Bersuci sahaja. Tak boleh digunakan untuk bersuci. Mandi hadas, ambil wuduk, basuh najis. 3 je. Tak boleh. Terima kasih Ustaz. Faham. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ada soalan kat sini kata ni, kadang-kadang selepas terputus air pipe, air yang keluar tu betul jadi berwarna coklat. Sebab tu saya kata ni, macam klorin tadi lah. Coklat tu air tanah. Jadi berubah tak berubah? Tunggu air tu jernih dulu. Tunggu air tu hilang, ke tanah-tanahan dia tu hilang. Bau tanah ke, warna tanah ke, rasa tanah hilang dulu. Kan lepas kadang-kadang kan bila ada pipe pecah kan, bila
Sabah ke Jabatan Air Selat Perak ke dia repair tu, kan kadang-kadang air tanah masuk tu jalan masuk rumah kita kan. Kan yang itu kena biar dulu dia hilang perubahan tu, baru boleh guna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Juma. Nak tanya berkenaan dengan yang air yang yang diniatkan cebok tadi kan? Ya. Okey, kalau contoh kita dah basuh muka. Okey, kita dah niatkan yang kedua tu untuk cebok. Jadi yang seterusnya kalau kita nak basuh tangan macam mana pula Ustaz? Sama lah, bila kita dah niat sekali cebok, dah jadi cebok lah tangan kita tu. Tak ada masalah dah. Jadi cebok teruslah. Cebok terus lah. Jadi, Okey. walaupun tangan. Okey. Kita niat ada dalam kitab dia kata niatul iktiraf, niat jadi cebok. Boleh. Jadi maksudnya sepanjang ambil wuduk tu. Sepanjang ambil wuduk tu, tangan kita ni jadi cebok. Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustaz, satu lagi. Salam, silakan. Kalau dalam kolam renang, swimming pool, memang dia letak klorin. Maknanya sebanyak macam mana pun memang tak boleh buat, tak jadi air mutlak lah. Dengan syarat Puan, dengan syarat berubah tak rasa, bau dan warna. Syarat je gitu je. Biasa di swimming pool memang kuat bau klorin je. Memang kuat, memang dia Kalau banyak. tu, saya sebenarnya tak pernah mandi kolam renang, tak pernah pergi pun. Tak tahulah. Kuat bau dia Zat. Ya, Klorin tu. kalau bau klorin kuat pada swimming pool tu, tak boleh lah guna. Tak boleh lah. Boleh mandi je lah Ustaz Boleh mandi je lah. Mandi je Nak lah. mandi wuduk ke nak mandi hadas tak boleh lah. Mandi biasa je, mandi hadas tak boleh. Tapi bila kita mandi biasa tu, maknanya lepas tu kita maknanya nak berwuduk tu lah, kita make sure yang air yang kita guna tu memang air mutlak lah kan. Air mutlak lah. Okay. Okey. Baik, ada lagi? Yang berkaitan dengan mesin basuh ni macam mana Ustaz? Ini soalan ni kan rasanya bila saya masuk mengajar Pak saya tunggu je soalan ni. Tak Ustaz jelaskan sikit lah kan. Sebab kadang kita pun kadang terlepas pandang benda ni kan. Kayak anak-anak kecil memang kita sucikan lah. Tapi tu kalau kalau setengah orang dia ambil kain anak tu terus masuk mesin. Jadi tu dalam mesin tu macam mana tu? Lepas tu kita nak cuci baju kita pula kan. Ya. Dia macam ni lah. Ada pro, ada kontra di kalangan para ulama sebenarnya dalam masalah mesin basuh ni. Bagi saya kan, yang tak jadi masalah kalau kita guna mesin basuh yang bukan automatik. Yang bukan automatik. Maksudnya, bilas tu kita kena bawa keluar, kita bilas sendiri. Yang tu suci. Itu tak ada khilaf. Itu tak ada apa masalah. Baiklah. Okey. Masalahnya timbul apabila menggunakan mesin basuh yang semi auto ataupun yang auto. Ada yang mengatakan tak boleh dan ada yang mengatakan boleh, tapi banyak pendapat mengatakan boleh. Kenapa? Kerana dalam mesin basuh tu air tu ada mengalir. Air kan masuk, dia pusing. Lepas tu, dia keringkan. Lepas tu masuk, mengalir, keluar, masuk balik. Yang tu yang kata ulama kata tak apa, boleh. Tapi ada yang mengatakan tak boleh apabila dia pandang air tu sebelum mengalir tu, dia bertakung. Yang tu yang banyak dipersoalkan. Dipersoalkan macam tu. Jadi, ada khilaf tu, kita, kalau saya lah, saya bukan warak ni, pilih je lah. Kalau mengatakan boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada juga pengaliran air keluar dia juga. Jadi bolehlah masalah ni. Boleh lah ya. Tak ada sahsi lah. Tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Maksudnya Ustaz, sistem bilas tu tetap ada lah. Cuma dia tak sistem bilas tu tetap ada. Walaupun dalam mesin basuh yang semi automatik ataupun yang penuh fully automatik. Itu yang saya pernah bincang muzakarah dengan orang yang jual mesin basuh tu. Dia kata
Yang mesin basuh yang pintu depan tu itu yang bagus. Pintu yang depan, bukan pintu atas. Pintu bulat yang depan. Yang dekat dobi tu Ustaz. Ya. Front loading ya Ustaz, front loading. Yang dekat dobi tu dia tidak ada pertanggungan air. Dia mengalir terus. Mahal tu Ustaz mesin tu. Yelah. Tapi Itu buat duit pula lah. Itu saya tak tahulah. Wallahu tapi alam. Ustaz nak tanya sikit lagi, bila baju-baju tu dibasuh kan kita pakai softener yang wangi kan. Ya. So adakah tu kira bau semua tu dia kira berubah bau tak? Tak. Masalahnya kita pakai softener tu setelah baju tu dibasuh, setelah baju tu disuci. Jadi kita tak softener tu untuk mewangikan bau tu, tak ada masalah. Tak ada masalah batu, tak ada masalah. Umpama kita menggunakan baju putih, setelah kita basuh, kita nilakan dia. Tak apa, tak ada masalah, boleh. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kadang ni saya ni macam sebelum-sebelum ni saya tak jirus tau. Najis anak tu contoh dia berak kan, saya tak jirus, saya cuma rendam satu malam. Lepas tu besoknya baru saya cuci. Boleh ke? Ini masalahnya kalau najis tu masih lagi ada najis dalam kain tu dan kita rendam sekalipun, dia akan menyerakkan najis tu. Dia akan menajiskan semua kain dalam tu. Dan sebab tu bila kain dan najis kita masuk dalam mesin basuh, yang tu jadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ialah air dalam mesin basuh tu semuanya jadi najis. Semua jadi najis. Ustaz bukan maksud saya cuci pakai tangan. Sebab kan ada najis kan, so cuci, berus. Ya, Maksud saya rendam lah, saya berus. Okey, baik. Lepas tu baru masuk mesin basuh macam tu. Tak adalah, saya terus berus je lah sebab Yang itu tak ada masalah. Yang tu yang paling yakin. tapi sebab Ustaz kata kena jirus siram dari atas tu. Masalahnya nak iktiraf oleh syarak kebersihan tu mesti kena jirus. Rendam tak boleh. Rendam tak boleh. Macam kita basuh daging, basuh ikan, dia kena jirus. Dia kena air mengalir. Kalau bertakung tak boleh. Kena faham tu, kena faham elok-elok waktu tu, kena faham tu. Dia tak boleh kita basuh ikan ke basuh daging ke, dia tak boleh direndam macam tu. Ataupun air dah bertakung dalam besen, kita basuh ikan tu, angkat. Tak jiruh dah. Tak bersuci, ikan tu tak suci. Dia kena tapis air lalu. Dia kena air lalu, kena air mengalir. Oh, maksudnya Ustaz, dia tak boleh bilas dalam air Dia yang tak boleh jadi bilas dalam air yang bertakung, tak boleh. Dia kena bilas dengan air lalu, air yang mengalir. Okey. Macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang macam basuh pinggan tu kan, yang dekat kenduri tu biasa dia akan bertakung air macam tu kan. Ya. Tu macam mana sebab kalau dia basuh pinggan, kalau Ustaz kata tadi kena lalukan air, tapi saya tengok dekat masa kenduri-kenduri tu biasanya dicelup dalam besen pertama, lepas tu besen kedua, lepas tu sudah. Dia puan masalah kan pinggan-pinggan tu bekas sisa makanan tu najis ke tidak kan? Kenalah makanan tu tak najis. Kari rendang tu tak najis. Nasi tu tak najis. Yang masalahnya bila najis. Oh, okey. Jadi masalah kalau benda tak najis, kita rendam hilang. Akhirnya hilanglah minyak-minyak tu kan. Yang itu tak apa. Sebab benda tu bukan najis, dia suci. Dia kena faham kat situ lah. Kalau macam ikan macam kita basuh, lepas tu kita buang air, basuh lagi, lepas tu buang air kan, kita macam
kita bubur dalam apa besin, lepas tu kita letak air, kita buang air dia. Lepas tu kita letak lagi air pipe, lepas tu kita buang air dia. Itu kira boleh ke Ustaznya tu? Tak boleh puan, Tak boleh, tak boleh macam tu. Dia kena jirus. Dia kena Ya. letak macam ni, letak dalam penapis tu, lepas tu letak dekat Lalukan pipe air. tu, jirus lah lalulah air dia. Dah cukup lah memadai lah tu. Memadai Okey, lah. okey. Okey Ustaz. Tapi ya tuan, kalaulah ikan tu memang najis, dia dah bersebati dengan daging, maka yang tu tak boleh dibasuh. Contohnya kan, dalam ramai-ramai kita ni pernah tengok ikan rebus tak? Ikan rebus yang dijual di kedai, pasar-pasar pagi ada jual ikan rebus. Kalau kat Teluk Intan ni memang banyaklah jual. Dan saya pernah tengok di Pangkor, dia Cina yang buat tu kan, dia bukan buang tahi tu. Dia ambil ikan tu, dia susun dalam bakul rotan tu, bakul buluh tu, lepas tu dia terus masukkan dalam air yang mendidih. Dia macam pakai satu macam Apollo tu, masuk terus ke dalam tu. Dalam 5 minit dia angkat balik. Lepas tu dah dia tak dijual. Jadi ikan tu dah masak dengan keadaan ada najis dalam perut dia. Jadi itu basuh pun tak suci. Pasal apa? Sebab najis tu dah masuk dalam daging-daging ikan tu. Dia tak suci. Dia tak boleh makan lah Ustaz kan? Memang tak boleh makan. Sebab Tapi tu ada juga yang sekarang cakap Ustaz boleh sebab dia tak besar, tak lebih daripada 2 jari. Yang la ada haula yang wala quwata illa billah. Kalau kita tengok keadaan tu, ikan kembung tu yang buat ikan rebus tu bukan 2 jari. 1 tapak kaki lah. Lebih kadang 3 jari, 4 jari tu. Kalau yang 2 jari tu macam ikan bilis, ikan masin tamban tu boleh lah. Tu kena hati-hati tu. Macam ikan tenggiri tu. Ikan tenggiri tu yang masin tu. Tenggiri yang masam tu. Kadang-kadang yang orang yang buat tu. Dia tak buang najis tu. Najis ikan tak buang. Jadi buang genang garam. Cair. Berjelera ataupun kita buat macam mana. Bersebati. Najis ikan tu dengan daging tu. Itu tak boleh makan tu. Najis tu. Memanglah kalau kita sebut kalau ikan tu kurang daripada besar 2 jari. Tapi yang saya tengok, yang saya perhati tu bukan 2 jari, lebih 2 jari. Okey, ada lagi? Ada soalan lain? Ada? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali lagi. Okey. Situasi bilik mandi. Ya. Okey, bilik mandi ni dia macam rumah kampung lah kan. Satu bilik mandi tu dia ada pipe untuk macam asing, dia ada kolah. Lepas tu dia ada pipe di mana pipe-pipe tu untuk dijadikan tempat ambil wuduk lah. Tapi ada berlaku di mana tempat yang pipe dan tempat kita tempat ambil wuduk tu di situ ada orang kencing. Ya. Okey. Jadi macam mana situasi tempat kita ambil wuduk tu Ustaz? Suci kan lagi ke macam ni? Kalau sekiranya lah masa lepas orang tu buang air kecil, dia jirus ke tidak? Saya dalam bab ni kan Puan Juma kan, saya begitu sensitif sangat. Sebab tu kalau bila air tu, saya akan masuk, saya akan jirus dulu. Saya ambil air mutlak daripada pipe tu, saya ambil timba ke dengan cebok ke, saya jirus bila air tu dulu. Kecuali kalau bila air tu kita je yang guna. Maksudnya di rumah kita tu, macam rumah saya tu, bila air tu saya dengan orang rumah saja yang guna. Jadi yang tu tahu dah, kita faham dah. Kita dah tahu dah hukum tu, kita tahu dah. Mana kita jiruh dulu, lepas buang kecil ke, kita jiruh dulu, macam tu. Tapi kalau bila air yang bercampur dengan orang lain yang diragui keilmuannya, pengetahuannya, saya jiruh dululah. Sampai hilang bau lah Ustaz. Bila ada bau, menandakan pun tak suci lagi. Masa tak suci lagi. Ya. Kena jiru sampai buat hilang bau apa? Jirus hilang bau dia. Baik. Okey. Guna selipar Ustaz. Ya. Masuk guna selipar. Ya. Baik, ada lagi?
Cukup ya untuk malam ni insya-Allah. InsyaAllah nanti minggu depan kita masuk pula pada bicarakan air mutanajis insya-Allah. Ustaz, Ya. boleh satu lagi Ustaz? Silakan. Untuk ni sajalah, untuk confirmkan saja semula lah. Ya. Yang macam Ustaz beritahu tadi, basuhan yang pertama saja yang jadi air mustakmal tu kan. Dengan syarat. Dengan syarat dia dah Dengan rata syarat semua kan. basuhan pertama tadi ni mesti rata. Jadi basuhan untuk yang sunat tu air dia tetap masih air mutlak lah. Kena air mutlak. Yang tak, maksudnya air percikan dia tu, air percikan dia tu tetap air mutlak lah. Tetap kena air mutlak. Okay. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Ya, salah ya. Okay, kita akhiri pengajian kita pada malam ni dengan doa, mudah-mudahan ada keberkatan, rahmat daripada Allah daripada program pengajian yang kita buat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirajud, ya wasi'al ata', ya khafirata, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka manna fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abduka riqqa wa anta lam tazal laka ahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli kasir wa ya muqawiyya kulli ta'im wa ya ma'mana kulli makhiyassir alaina kulli asir fatah surah sa'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji ilal bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi man yakhafu